إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين يا رب العالمين. Kata Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, qala wa li sihhati sawmi syurutun, al-awwalu an-niyyatu li kulli yawmin, wa yajibu tabyitun niyyati fil fardi duna an-nafli, fatujzi'uhu niyyatuhu qabla az-zawali, wa yajibu at-ta'yinu aydan duna al-fardiyyati fi as-sawmi fardin. Kata Al-Faqih Bafadl Al-Hadrami rahimahullah, wa li sihhati sawmi syurutun, wa li sihhati khabar muqaddam, syurutun mubtada muakhar. Dan bagi sah puasa syurutun, beberapa syarat. Ada syarat-syarat untuk menjadikan puasa seseorang itu sah, untuk menjadikan puasa seseorang itu sah. Syurutun kat sini, syurutun dengan makna yang a'am, dengan makna yang lebih umum daripada makna asal bagi syarat. Syurutun kat sini dengan maksud al-umuru ataupun umurun la budda minha lah, beberapa perkara yang tak dapat tidak daripadanya, yang mesti dipelihara daripadanya. Itu maksud syurut kat sini, dia makna yang a'am. Dia bukan syarat dengan makna syarat saja tak. Dia ada syarat sah dalam kebanyakannya. Macam sini pun zahir ibarat dia syarat sah, bukan. Dia syarat sah dengan makna yang a'am, dengan makna yang lebih umum. Maksudnya segala benda yang mesti dijaga, dilaksana dan dilakukan serta dipelihara untuk menjadikan puasa itu sah. Segala perkara itu dipanggil umurun la budda minha. Maka masuk di dalam kata syarat sini ni, bila syarat dengan makna yang a'ammu, syarat dengan makna umum, masuk dengan kata syarat dekat sini ialah syarat sendiri, syarat sah. Yang keduanya rukun yang perlu dilakukan, rukun puasa, syarat sah puasa, rukun puasa. Dan yang ketiganya ialah menjauhi daripada perkara yang membatalkan puasa, mubtilatis shaum. Al-ijtinabu minal mubtilatis shaumi. Jadi itu masuk dalam kata syarat sini. Adapun syarat wajib puasa tak masuk dalam ni.
Sebab syarat wajib puasa diletakkan dalam tajuk asing dalam kitab kita ni lah, dalam mukaddimah kita ni, mukaddimah Hadramiyah kita ni, syarat wajib puasa diletakkan asing. Tetapi syarat sah puasa kat sini ni merangkumi syarat sah, merangkumi rukun dan merangkumi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi untuk mensahkan puasa wajib dipelihara ataupun wajib menjaga diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Maksud 3 tu. Maksudnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, maka item-item ataupun perkara-perkara yang berada dalam tajuk kita ni berada di dalam bab yang berbeza lah, dalam tajuk yang berbeza. Sebahagiannya berada dalam tajuk rukun puasa, sebahagiannya berada dalam tajuk syarat sah puasa, sebahagiannya berada di dalam tajuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dalam muqaddimah Hadramiyah ini, Al-Faqih Bafadal Al-Hadrami rahimahullah menghimpunkan sekali dengan katanya wali sihhati saumi syurutun, gitu. Dan bagi sah puasa itu syurutun, beberapa syarat, ay umurun la budda minha, beberapa perkara yang tak dapat tidak mesti daripadanya. Al-awwalu, yang pertamanya an-niyatu. Ni rukun puasa. Sebab tu kita kata syarat sini syarat dengan makna yang a'ammu, syarat yang dengan makna yang lebih umum daripada makna asal syarat, seperti mana yang ditakrifkan dalam usul fiqh. Yang pertamanya an-niyatu likulli yaumin. Niat puasa lah, an-niyatu saumi likulli yaumin, bagi setiap hari. Niat puasa bagi setiap hari. Maka niat puasa ini wajibatun bil qalbi wa sunnatun bil lisan. Wajib dengan hati, sebab hati itulah mahal bagi niat, dan sunat dilafazkan dengan lidah untuk menolong hati istihdar, menghadirkan makna niat, menghadirkan juzuk niat tu di dalam hati. Itu jelas. An-niyatu likulli yaumin, niat pada setiap hari. Kerana puasa pada setiap hari itu ialah ibadah yang berasingan. Dia setiap satu puasa itu diasingkan dengan puasa yang pada hari yang seterusnya, dan dia dihentikan dengan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan semasa berpuasa. Contohnya kita makan, kita minum bersama dengan suami ataupun isteri dan sebagainya. Maka perkara-perkara itu tidak boleh dilakukan semasa puasa. Jadi bila dilakukan pada malamnya, ataupun malam itu merupakan tempat untuk berlakunya perkara-perkara itu, makan, minum dan sebagainya itu, maka puasa yang keesokan harinya bukanlah puasa yang hari ini. Maksudnya dia ibadah yang mustaqillah, dia ibadah yang berasingan. Bila dia merupakan ibadah yang berasingan, maka dia berhajat kepada niat yang berasingan. Daripada situ kita faham bahawasanya wajib puasa pada setiap malam, wajib puasa pada setiap hari. Untuk setiap hari yang kita nak puasa, maka wajib niat puasa. Gitu, wajib niat puasa. Cumanya ada satu iskal lah, ada satu pertanyaan yang dipersoalkan. Sebab puasa ialah meninggalkan perkara yang dilarang. Dia masuk dalam bab tarki, dalam bab meninggalkan. Dan maklum dalam bab meninggalkan, perkara-perkara yang masuk dalam kategori tinggal tak wajib pada niat. Benda yang tinggal tak wajib niat. Dia tak perlukan yang ibadah-ibadah yang bangsa tinggal, bangsa buang lah, maksudnya tinggal, buang dan sebagainya, maka tak wajib niat. Contoh macam basuh najis. Basuh najis tak wajib niat. Tak perlu sahaja aku menyentai, sahaja aku menghilangkan najis ini kerana Allah Ta'ala, tak ada. Dan meninggalkan daripada kianat contohnya, maka tak wajib niat. Meninggalkan jenla kita ni, meninggalkan daripada minum arak contohnya sekarang ni, tak wajib niat untuk tinggal tu. Maka ibadah-ibadah tersebut tak wajib niat. Maka puasa pun makna meninggal juga, ibadah yang masuk dalam jenis ibadah meninggal juga. Sebab dia tarkul muftir, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit matahari sampai ke terbenam matahari. Tapi wajib niat. Dia luar sikit daripada bab dia yang asal. Maka ulama menjawab bahawasanya diwajibkan niat pada puasa kerana puasa itu
Selain daripada meninggal, dia ada makna meninggal yang khusus, iaitu kafun, menahan diri. Bukan tinggal, maksud bukan kita tak buat tu maksudnya kita tinggalkan dengan makna yang biasa kita pakai tak. Kita kafun, kita meninggal itu dengan maksud kita menahan diri daripada melakukan perkara tersebut. Dan yang biasanya kita memang makan pagi, makan tengah hari dan sebagainya, cucuk pisangnya pada petang dan sebagainya, tak kita menahan diri daripada makan tu. Yang biasanya kita minum seminggu sejam sekali contohnya, kita menahan diri daripada minum tu. Maka kafun itu lebih khusus daripada tarkun. Menahan diri itu lebih khusus daripada meninggalkan. Satu. Yang keduanya, menahan diri itu bertujuan untuk melemahkan nafsu. Dia panggil kafun qusida bihi qam'u syahwati. Menahan diri yang dimaksudkan daripada menahan diri itu ialah qam'u syahwah, memecahkan ataupun melemahkan syahwah. Maka bila ambil makna melemahkan syahwah ni, menahan diri untuk melemahkan syahwah, maka dia hampir sama makna dengan fi'lu, hampir sama dengan perbuatan. Maka sebab dia hampir sama gambaran dan bentuk dia macam perbuatan, maka dikenakan kewajipan niat atas diri puasa. Yang pada asalnya, kalau tengok daripada maknanya yang umum, puasa ialah meninggalkan perkara yang masuk dalam kategori meninggalkan itu tak wajib niat. Tetapi bila mana puasa itu hampir serupa dengan perbuatan, iaitu perbuatan menahan diri dengan tujuan untuk melemahkan syahwat, maka dia disamakan, dia diqiaskan. Dan kita sebut faltahaqa, iltihaq maksud qiyas. Diqiaskan, disamakan hukum dengan fi'il, disamakan hukum dengan perbuatan. Maka bila masuk dalam, dia lebih kurang sama macam ibadah yang bangsa fi'liyah, ibadah yang bangsa perbuatan, maka dia diwajibkan niat seperti mana ibadah fi'liyah yang lain, seumpama puasa, seumpama sembahyang, zakat dan sebagainya. Untuk pertanyaan dan juga jawapan daripada ulama berkaitan dengan isu niat ni. Habis. Maka niat itu pada tiap-tiap hari, untuk setiap hari puasa. Setiap hari yang kita nak puasa, maka wajib niat. Setiap hari yang kita nak puasa, maka wajib niat untuk hari tersebut. Ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun pada bulan Ramadan secara khasnya, ulama Syafi'iyah sendiri menasihatkan kita, berpesan bahawasanya sunat pada malam yang pertama tu kita niat untuk keseluruhan berpuasa, keseluruhan bulan puasa. Sahaja aku puasa esok hari sebulan Ramadan, dengan bertaklid kepada mazhab Imam Maliki, dengan bertaklid kepada mazhab Maliki, yang mana niat yang sebegitu dalam mazhab kita sah hanya untuk sehari itu je. Sah untuk kita niat malam ni, sahaja aku puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala, sahaja aku puasa esok sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i, niat yang sebegitu tetap hanya terpakai untuk hari esok saja. Tapi dalam mazhab Maliki, niat yang sebegitu terpakai untuk sebulan Ramadan, 30 hari Ramadan. Maka ulama kita memberi nasihat dan memberi peringatan, disunatkan untuk kita, digalakkan untuk kita berniat dengan niat seumpama itu sebagai penjagaan. Kalau ada hari yang kita lupa, maka terpakai niat itu di atas mazhab Maliki, di atas pendapat mazhab Maliki. Adapun yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, taklah niat lagu tu pun tetap esok saja, untuk hari yang selepas daripada niat itu saja. Dia tak langkah-langkah kepada hari yang seterusnya. Tapi dengan adanya niat yang sebegitu, kalau ada hari yang terlupa niat, letih sangat ke, lena tak jaga ke daripada malam sampai ke pagi ke dan sebagainya lah, adalah benda-benda apa yang menyebabkan kita sibuk sangat ke. Dan orang menega cara sibuk menega, orang yang kerja cara sibuk orang menega orang kerja dan sebagainya. Sibuk sangat ke, letih sangat ke, kalut sangat ke apa ke, kalau ada hari yang terlupa niat pada malamnya,
maka boleh pakai niat tersebut berdasarkan mazhab Imam Maliki. Jadi pada hari tersebut kena taklid mazhab Maliki ya. Kena ada juga pengetahuan tentang perkara apa yang membatalkan puasa di sisi mazhab Maliki, kena tahu juga. Sebab mungkin ada perkara-perkara yang tidak membatalkan dalam mazhab Syafi'i tetapi ia membatalkan dalam mazhab Maliki, mungkin. Kena tengoklah, kena cek. Benda tu tak susah, dengan sekali kita cari maklumat. Habis mudah pun Google ada lah untuk cari maklumat asas ni. Puasa menurut mazhab Maliki contohnya, maka syarat dia apa, rukun dia apa, perkara yang membatalkan puasa di sisi mazhab Maliki dia apa, maka itulah yang kena jaga. Sebab pada hari itu, hari yang seseorang itu lupa niat pada malamnya tu, pada hari tersebut dia berpuasa dengan bertaklid pada mazhab Maliki, menggunakan niat pada malam pertama Ramadan awal itu ni. Jadi pada hari yang dia gunakan, dia aktifkan option tu, klausa tu, maka dia kena berpuasa ikut mazhab Maliki. Jangan niat puasa ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Maliki, tapi puasa ikut mazhab Syafi'i tak kena lah. Tak kena. Sebab mengikut mazhab Syafi'i, bila hari yang dia lupa niat tak sah puasa, wajib dia tahan diri, tak sah puasa, dan dia wajib qada selepas daripada Ramadan tu. Jadi bab tu kena perhati sikit lah. Tak susah pun, cari maklumat asas je. Kita ni ada Google lah. Maklumat-maklumat penting tu mesti adanya. Kalau kita ada kitab yang berkaitan dengan 4 mazhab, tengok terus. Kitab-kitab yang berkaitan dengan 4 mazhab, contohnya Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah contohnya, buka itu terus. Maka dalam bab puasa dia adalah inda Syafi'iyah lagu ni, inda Malikiyah macam ni, inda Syafi'i, inda Hanafiyah lagu ni, inda Hanabilah macam ni. Kalau ada kitab-kitab yang mengkhususkan tentang puasa pada mazhab Maliki, lagi baguslah. Cuma tak perlu cari ataupun tak perlu kaji masalah yang halus-halus tu, tak payah. Memadai dengan kita ambil maklumat asas apa yang menjadikan puasa dalam mazhab Maliki itu sah, takat tu je. Sebab hari itu kita bertaklid kepada mazhab Maliki. Gitu. Habis. Tu sunat lah. Maka ulama Syafi'iyah sendiri menggalakkan kita niat tu pada malam pertama Ramadan tu, kan? Malam hak mula-mula kita buat tarawih tu, maka digalakkan pada malam tu niat untuk sebulan Ramadan. Niat untuk sebulan Ramadan. Itu galakan daripada ulama Syafi'iyah sendiri, bukan kita saja-saja syorkan, tak. Dia sebagai satu option, satu pilihan yang ada untuk menjadikan puasa kita itu terpakai, sah dan tak perlu diqada. Sebab ni benda wajib ni. Tak apa. Itu mudah. Wa yajibu tabyitun niyati. Ni masa niat. Dan wajiblah oleh memalamkan niat. Tabyitun niyati ay iqa'un niyati lailan. Tabyit tu maksud iqa'u lailan. Jadi iqa'un niyati lailan. Memalamkan niat maksudnya menjadikan niat pada waktu malam. Menjadikan niat pada waktu malam. Ini salah satu daripada perkara yang telah dibahaskan. Kalau kita kalau tak salah ingat, daripada awal perbincangan bab niat, contohnya dalam bab niat wuduk dulu kita dah bincang dah. Dalam beberapa maklumat asas tentang niat yang wajib kita ketahuilah, haqiqatun hukmun mahalli wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang dalam syair tu. Ketika membahaskan tentang zaman niat pada umumnya ialah pada permulaan melakukan ibadah. Nak sembahyang pada permulaan sembahyang, iaitu pada takbiratul ihram. Nak bagi zakat maka ketika menghulurkan zakat, pada bab zakat. Nak buat haji pada ketika kita dah memakai ihram ataupun ketika kita dah di miqat dan sebagainya. Maka dia sesuatu ibadah itu diniatkan dan masa niatnya ialah pada permulaan ibadah itu dilakukan. Berbeza dengan puasa. Sebab permulaan ibadah puasa itu ialah pada terbitnya fajar, ketika bermulanya subuh. Itu permulaan puasa, itu masa dia. Maka secara teorinya niat juga perlu diniatkan pada waktu tu. Sama-sama antara nak masuk subuh tak masuk subuh tu, saat yang pertama tu. Saat yang pertama subuh tu, itulah saat niat puasa. Sebab kalau kita langkah 2 saat daripada tu, maka bukan puasa dah. Sebab kita dah melewati masa yang sepatutnya. Saat pertama masuk subuh itulah saat
yang sepatutnya secara teorinya itulah masa ataupun tempat niat yang sebenar, permulaan ibadah. Maka kalau kita niat lewat sikit, contohnya seminit lepas maghrib subuh baru kita niat, maksudnya kita dah terlepas daripada masa niat yang sebenar, maka dia susah. Hatta kalau terlepas 5 saat pun susah. Maksudnya ada siang yang kita masih lagi belum niat puasa, sedangkan ibadah puasa tu merupakan ibadah yang waktunya mudayyak, waktunya sempit, dia ngam-ngam ya. Masa yang diperuntukkan untuk ibadah itu sama celih, sama sendat. Dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai ibadah yang mudayyak, ibadah yang sempit. Dia ada ibadah yang muwassa', yang luas, contohnya macam sembahyang. Waktu yang dibolehkan untuk sembahyang dengan masa yang nak digunakan untuk sembahyang tu, waktu tu lebih luas daripada yang diperlukan. Sembahyang contohnya kita perlukan 5 minit untuk sembahyang 4 rakaat. Zuhur contohnya 3 jam lebih ataupun 4 jam lebih. Jadi masa yang diberikan ataupun yang dibenarkan untuk kita beribadah dengan masa sebenar yang diperlukan, tu lebih kecil. Maka kita boleh letak dalam mana-mana masa yang dibenarkan. Maka dia panggil ibadah yang muwassa', ibadah yang diluaskan waktunya. Kita ada pilihan untuk buat waktu bila. Tapi puasa dimasuk dalam kategori ibadah yang mudayyak, ibadah yang mudayyaqah, ibadah yang sempit waktunya. Apa maksud sempit waktunya? Masa yang diperuntukkan dengan masa yang diperlukan sama ngam. Masa yang diperuntukkan ialah sepanjang siang. Tu masa puasa, malam tak ada puasa. Jadi daripada terbit matahari sampai terbenam, terbit fajar sampai terbenam matahari, ni masa untuk puasa, masa yang dibenarkan untuk puasa. Dan masa ni juga adalah masa yang diwajibkan puasa dengan keseluruhannya. Setiap saat siang itu wajib puasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita lajak 2 saat pun, dah masuk subuh dah 2 saat baru kita nak niat, dia dah terlepas daripada masa niat yang sebenar. Sebab ada 2 saat pada waktu siang yang kita tidak berpuasa sebab kita tak niat ni. Jadi dia susah. Maka bila susah lagu tu, syarak memberi keringanan untuk memalamkan niat. Yang mana niat puasa pada waktu malam ni dia menempati tempat azam. Sebab azam ialah qasad melakukan sesuatu, bulat hati untuk melakukan sesuatu, tapi ia masih lagi belum dilakukan. Jadi beza dengan niat. Niat ialah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Niat melakukan sesuatu, tuju hati untuk melakukan sesuatu serta lakukannya, tu niat. Kalau tanpa melakukannya, baru niat, baru qasad saja, baru tuju hati saja, tu nama dia azam, tekad. Maka dalam buat puasa ini, azam itu menempati tempat niat. Maksudnya kita niat awal, kita niat malam, waktu ibadah sebenar untuk puasa tak mula lagi, tapi kita niat siap-siap dah malam tu dengan maksud kita azam siap-siap dah malam tu esok puasa, dan dia menempati tempat niat. Sebab tu wajib dipermalamkan niat, kerana susah untuk mengintai masa sebenar untuk niat tu pada bulan puasa. Pada hari kita nak puasa, maka sukar untuk kita mengintai waktu yang sebenar dan waktu yang tepat untuk kita niat puasa. Maka syarak beri keringanan, beri kemudahan untuk diawalkan niat tersebut. Maksud dia, maka bila diberikan keringanan tersebut, dan keringanan itu menjadi satu kewajipan, sebab mustahil pada adat lah untuk setiap orang mengintai waktu yang tepat untuk melakukan ibadah puasa ni, masa untuk niat puasa ni. Maka syarak melihat kepada masalah umum, maka syarak mewajibkan niat pada waktu malam sebelum fajar. Maka sebab tu wajibu tabyitun niyyah. Lagi pula seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Nabi sebut dalam satu hadis, siapa-siapa yang tidak memalamkan niat tabyit, man lam yubayyitis siyama, siapa-siapa yang tidak memalamkan niat puasa. Nak kata puasa tu perbuatan puasa tak kenalah, sebab tak ada puasa pada waktu malam. Jadi sesiapa yang tidak memalamkan niat puasa qabla al-fajri, sebelum fajar,
sebelum masuk subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa yang baginya, ay fala siyama lahu sahihatun, tidak ada puasa yang sah baginya dalam puasa fardu lah. Itu dia kata wajibu tabyitun niyati fil fardi, dan wajiblah oleh niat puasa, wajiblah oleh memalamkan niat fil fardi, bagi puasa fardu, bagi puasa fardu. Puasa fardu, puasa fardu ni puasa wajib lah. Maksud kata puasa fardu ni puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah. Puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarah, ataupun puasa qada. Itu 4 jenis puasa wajib. 4 jenis puasa wajib: puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, puasa kafarah. Satu lagi, puasa istisqa, puasa untuk salat istisqa yang diperintahkan oleh ulil amri. 5 ni wajib memalamkan niat, sebab dia duduk dalam tangga wajib. Puasa Ramadan wajib, puasa qada bagi Ramadan pun wajib, puasa nazar pun wajib, puasa kafarah pun wajib, puasa kerana istisqa, puasa kerana meminta hujan seperti mana yang diperintahkan oleh ulil amri pun wajib. Maka bila dia wajib, bila dia fardu, maka wajib memalamkan niatnya, wajib memalamkan niat bagi puasa tersebut. Maka wajib memalamkan niat itu fil fardi, bagi puasa fardu, pada puasa fardu, bagi fi'il muqayyasah lah, dengan maksud bin nisbati ila lah, bin nisbati ila saumil fardi. Itulah kalau kita takdir kalam yang sempurna. Fil fardi ay bin nisbati ila saumil fardi, nisbah kepada puasa yang fardu. Wajib memalamkan niat. Dunan nafli, tidak, ay la duna, ay la yajibu tabyitun niyati fil nafli, tidak wajib memalamkan niat pada puasa sunat. Adapun puasa sunat, maka tak wajib memalamkan niat, bahkan sunat saja memalamkan niat. Gitu. Adapun puasa sunat, maka tak wajib memalamkan niat sebelum fajar, tak wajib meletakkan niat puasa itu sebelum daripada fajar, bahkan hanya sunnah saja, hanya sunat saja. Maka untuk puasa sunat, tafri' daripada dunal fardi, dunan nafli itu, fatujzi'uhu niyatuhu qabla zawali, maka memadailah akan dia, akan puasa sunat ni, nafli ni, fatujzi'un nafli niyatuhu, oleh niatnya, fa'il tujzi'u, oleh niatnya nafli, qabla zawali, sebelum daripada gelincir matahari, sebelum daripada masuk zuhur pada siang hari tersebut. Maka untuk puasa sunat boleh niat selagi belum masuk zuhur, selagi belum gelincir matahari daripada dada langit, selagi belum gelincir matahari daripada dada langit, maka sah, ya, sah. Maka untuk menjadikan puasa sunat itu sah bila mana tidak diniatkan pada waktu malam, dia ada 2 syarat lah. Sini disebut 1, iaitu mestilah niat itu sebelum zawal, sebelum gelincir matahari. Yang keduanya yang tak disebutkan kat sini ialah mestilah masih belum melakukan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan semasa puasa. Semasa sebelum niat tu, daripada subuh sampai ke semasa dia niat tu, dia belum lagi melakukan perkara-perkara yang tak boleh dilakukan seandainya dia puasa. Contohnya macam makan. Dia tak niat daripada subuh tu, tak niat dah bangkit pagi, mandilah apalah pun ni, mayang subuh tak niat pun. Contohnya untuk puasa Isnin tak niat pun. Lepas mayang subuh apa guna ni, lepas tu sampai masuk waktu duha, baru dia perasan, ataupun baru dia Isnin hari ni elok puasa ni contohnya, maka dia pun niat puasa. Maka puasa tersebut sah, sebab yang pertama dia niat sebelum daripada gelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur lagi.
Yang keduanya dia niat sebelum daripada dia melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasanya sekiranya dia puasa. Dia masih lagi belum makan, dia masih lagi belum minum dan sebagainya. Kalaulah pukul 8 pagi tu dia bedai roti canai 4 biji dah, dia tarik 2 cawan pukul 8 tadi ni, lepas ada subuh keluar masjid pukul ni, terus lajak pergi tempat mesyuarat kat kedai makan tu, baca surat khabarnya, roti canainya, kuihnya, teh tariknya, kenyang elok dah, pukul 10 baru niat puasa, maka tak sah. Sebab dia telah melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa sekiranya dia berpuasa pada awal pagi tersebut. Maka ada 2 syarat ni untuk menjadikan puasa sunat itu sah. Sekiranya dia berniat selepas fajar, mesti dengan 2 syarat ni. Satunya, selepas fajar itu mestilah sebelum gelincir. Dia mesti qabla zawal, sebelum gelincir matahari, sebelum masuk zuhur. Satu. Yang keduanya, dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar tersebut, daripada saat dia niat tu. Daripada terbit fajar kepada saat dia niat tu. Ada 2 syarat ni baru sah puasa dia. Cuma kalau kita mengaji, kalau kita buka kitab yang besar-besar lagi, adalah apa nama, sebahagian fuqaha yang menyebutkan walaupun kita dah makan contohnya, tapi kalaulah hari tersebut merupakan hari yang adatnya kita berpuasa, contoh macam hari Arafah, memang tahun-tahun sebelum ni kita puasa, tahun lepas kita puasa, tahun sebelum tu kita puasa, memang jadi adat kita dah puasa pada hari Arafah contohnya. Tapi kebetulan tahun ni lupa, dan pagi tu kita dah makan dah, maka kita masih lagi boleh berniat untuk puasa Arafah. Walaupun kita dah makan dah. Yang penting sebelum daripada gelincir matahari. Ni sebahagian ulama kata dalam mazhab Syafi'i lah. Qil. Tapi qaul ni sangat dhaif. Qaul ni sangat dhaif. Sebab tu Ibn Qasim Al-Abbadi menyebutkan, memberi tambih bahawasanya qaul ini tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan ataupun tidak boleh difatwakan. Cuma ada lah, maksudnya qaul tu ada. Qaul tu ada, cuma tak boleh difatwakan. Sebab dia jadi puasa yang adat bagi dia. Walaupun puasa adat itu hanyalah puasa Isnin ataupun Khamis. Dia memang puasa Isnin, Khamis. Hari Isnin tu dia terlupa nak puasa, dia makan. Baru dia teringat, Isnin hari ni, makan dah. Maka untuk orang yang macam tu, ada fatwa ataupun ada qaul daripada ulama yang masih membolehkan dan membenarkan dia puasa. Tapi qaul itu syadidud dha'fi, bersangatan dhaif, sehingga Ibn Qasim Al-Abbadi, salah seorang daripada kita punya ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahawasanya dia tidak boleh difatwakan. Dia sangat dhaif, qaul yang sangat dhaif, sebab dia dah hilang makna puasa tu. Adapun pada masalah yang asalnya, bila dia tak niat tapi dia masih belum makan, minum dan sebagainya, dia secara praktikalnya dia puasa, cuma dia tak niat saja. Secara praktikalnya dia puasa, cuma dia tak niat saja. Jadi bila dia niat, maka seseolahnya dia merasmikan puasa. Tadi ni dia puasa secara tak rasmi lah, puasa tanpa pahala contohnya, makan tak lagi, minum tak lagi. Sebab mungkin dia memang jenis makan minum ke 10 ke 11 boleh makan minum. Jadi dia memang tak minum pada awal pagi, memang jenis dia tak minum pada awal pagi dan sebagainya. Pukul 9 tu baru dia niat puasa. Jadi yang tadi ni tak makan dan tak minum tersebut tak ada pahala lah. Dengan niat tersebut barulah jadi puasa dia, dan daripada situlah bermula pahalanya, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa tu. Jadi sebelum pada niat tu dia puasa yang tak rasmi, lepas pada niat dia puasa yang rasmi. Tapi bagi masalah orang yang dah makan ataupun yang dah minum, dah melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka dah hilang dah makna puasa tu daripada dia pada hari tersebut. Jadi bila dia makan, bila dia niat puasa pun, dia niat puasa seseolahnya itu permulaan dia imsak. Itu permulaan, bukan permulaan dia niat dah, permulaan dia imsak, permulaan dia menahan diri daripada makan dan minum. Maka sebab tu qaul yang sangat dhaif.
Cuma sebahagian ulama yang memfatwakan dengan keharusan tersebut melihat kepada bahawasanya itu ialah hari yang dia beradat puasa padanya. Maka qaul ni tak boleh difatwakan. Tapi kalau berlaku pada diri sendiri boleh diamalkan. Dia tak boleh difatwakan. Kalau orang tanya kata tak boleh. Bagi orang yang mengaji bab puasa contohnya, mengaji bab puasa dalam kitab yang besar-besar lagi, maka kita akan jumpa qaul ni dan kita faham bahawasanya qaul ni kalau berlaku kat diri kita sendiri maka kita boleh amal. Untuk menjadikan adat kita itu tidak dipecah, tidak terpecah. Memang kita puasa hari Senin contohnya, maka tak seronoklah kita kalau hari Senin tu kita tak puasa. Sebab memang hari Senin tiap Senin kita puasa. Ataupun kita memang puasa hari Khamis, maka tak seronoklah kita yang mana kita dah beramai puasa hari Khamis ni, contohnya dah 5 tahun dah contohnya, tiba-tiba puasa hari Senin kita tak puasa, hari Khamis tu kita tak puasa. Dia akan memecahkan hati. Maka untuk orang yang macam tu, dia boleh beramal dengan qaul ni untuk diri dia saja. Fatwa tak boleh. Habis. Maka dekat sini kita dah jumpa ataupun kita boleh bandingkan perbezaan di antara puasa sunat dengan puasa fardu. Puasa fardu tu niatnya masanya mestilah sebelum daripada terbit fajar, iaitu pada masih lagi malam. Adapun puasa sunat maka tak disyaratkan memalamkan niat, hanya disyaratkan niat puasa sunat itu sebelum daripada gelincir matahari siangnya, dengan syarat belum lagi melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasanya sekira dia puasa. Itu satu perbezaan di antara puasa wajib dengan puasa sunat. Wa yajibut ta'yin, dan wajiblah oleh ta'yin, wajiblah oleh menentukan puasa. Menentukan puasa apa ni pada fardu. Pada puasa fardu wajib tentu puasa Ramadan ke, puasa nazar ke, puasa qada ke, puasa kafarah ke puasa kerana istisqa ke. Wajib ta'yin. Walaupun kafarah tersebut tidak dinyatakan sebab. Sebab kafarah ada banyak sebab. Puasa kafarah tu ada banyak sebab dia. Puasa nazar pun ada banyak sebab dia. Tak wajib sebut ataupun tak wajib menyatakan sebab puasa. Sahaja aku puasa pada esok hari kerana nazar sembuh daripada sakit, tak payah. Memadai sahaja aku puasa esok hari kerana nazar. Sahaja aku puasa nazar esok hari, memadai dekat tu. Dia tak perlu sahaja aku puasa menebus kafarah sumpah esok hari, tak payah. Memadai hanya sahaja aku puasa kafarah pada esok hari kerana Allah Ta'ala. Wajib ta'yin jenis puasa tanpa perlu menyebutkan kenapa wajib tu. Situ. Ramadan tak ada sebab lah, sebab Ramadan memang semuanya wajib. Nazar ada banyak sebab lah kenapa kita nazar jadi wajib tu, maka tak wajib dinyatakan sebab. Qada pun tak banyak. Qadanya sebab puasa Ramadan lah. Maka tak ada qada Ramadan yang sunat, tak ada lah. Qada Ramadan wajib. Kafarah ada banyak jenis, pun tak wajib ditentukan sebabnya. Yang wajib dita'yin ialah jenis puasa tu. Kalau puasa Ramadan sebut puasa Ramadan, maka dia akan jadi wajib. Kalau puasa nazar sebut puasa nazar tanpa perlu menyatakan sebab kenapa dinazarkan, maka dia akan jadi wajib. Kalau puasa qada sebut puasa qada, niat puasa qada, maka dia akan jadi wajib. Kalau puasa kafarah kena niat puasa kafarah tanpa perlu menyatakan ataupun menentukan puasa kafarah yang mana satu, tak perlu. Yang wajibnya hanya menta'yinkan bahawasanya puasa itu ialah puasa kafarah. Kalau puasa istisqa maka senang kena ta'yin puasa istisqa. Gitu. Itu untuk bab fardu. Adapun puasa sunat, maka sekiranya puasa sunat itu puasa sunat yang berwaktu, maka wajib ta'yin untuk hasil puasa sunat tersebut, untuk hasil puasa khusus tersebut. Contohnya puasa pada hari Arafah, puasa pada hari Arafah, ataupun puasa pada ketika hari Arafah,
Ada qaul yang mu'tamad wajib ta'yin. Ada qaul yang mu'tamad wajib ta'yin. Adapun apa nama puasa lain yang tidak berwaktu secara khusus, contohnya puasa Isnin Khamis, puasa 3 hari awal bulan dengan 3 hari pada tengah bulan, puasa Ayyamul Baid dengan puasa Ayyamus Sud tu 12, 13, 14 ataupun 27, 28, 29 tu 28, 29, 30 tu, maka walaupun tanpa ta'yin masih lagi sah. Walaupun tanpa ta'yin masih lagi sah, sebab dia tak wajib ditentukan ataupun tidak ditekankan kenapa kita puasa pada waktu tu. Yang dituntut ialah mengadakan puasa pada hari itu saja. Mengadakan puasa pada hari itu saja. Dia macam tahiyatul masjid macam tu lah. Solat tahiyatul masjid dituntut untuk kita bila mana kita masuk ke dalam masjid, maka terlepas ataupun terlaksana tuntutan tersebut walaupun kita sembahyang lain daripada tahiyatul masjid. Dan kita masuk masjid, maka tuntutan atas diri kita ialah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi bukan diri sunat tahiyatul masjid tu yang dituntut, diri sembahyang tu yang dituntut. Maka kalau kita masuk masjid dan kita melakukan 2 rakaat sunat wuduk walaupun tanpa niat tahiyatul masjid, maka tuntutan solat tahiyatul masjid tu gugur dengan 2 rakaat solat sunat wuduk tersebut. Pahala tak dapat lah. Sebab kalau dapat pahala kena niat. Kena niat. Saja aku sunat, saja aku melakukan, saja aku solat 2 rakaat wuduk dan tahiyatul masjid, baru dapat pahala kedua-duanya. Tapi kalau saja aku solat sunat wuduk 2 rakaat, maka dapat pahala solat sunat wuduk je lah. Adapun pahala tahiyatul masjid tak dapat. Tetapi tuntutan melaksanakan tahiyatul masjid itu telah tergugur, telah terlaksana dengan melakukan 2 rakaat sunat tersebut. Maka puasa sunat yang tidak tertentu waktunya pun sama. Isnin Khamis contohnya. Maka yang dimaksudkan ialah puasa tu, bukan puasa pada hari tu. Ialah puasa tu. Maka kalau kita sahaja aku puasa pada esok hari dalam Allah pun dah cukup. Tanpa perlu sahaja aku puasa Isnin pada esok hari, tak syarat lagi tu. Ada qaul yang mu'tamad. Begitu juga kalau kita puasa lain pada hari Isnin Khamis contohnya. Pada hari Isnin tu contohnya kita puasa kafarah, maka tanpa niat serta hari Isnin tak dapatlah puasa hari Isnin, tak dapatlah niat pahala puasa pada hari Isnin. Dapat pahala puasa kafarah sajalah. Tetapi tuntutan untuk melaksanakan puasa pada hari Isnin itu telah terlaksana. Kalau nak pahala puasa hari Isnin, maka kena niat serta sahaja aku puasa esok hari, puasa kafarah serta sunat Isnin. Serta sunat Isnin, baru dapat kedua-duanya. Adapun kalau hanya niat satu dia puasa kafarah saja, maka tuntutan untuk puasa Isnin itu telah terlepas. Telah terlepas. Wa yajibu ta'yinu aidan, dan wajib ta'yin juga, seperti mana wajib memalamkan niat pada puasa fardu tu wajib ta'yin juga tadilah. Dunal fardiyati, tidak wajib niat fardu, maksudnya tak wajib niat fardu fi saumil fardi, pada puasa fardu. Tak perlu kata sahaja aku puasa fardu Ramadan, tak payah. Memadai hanya kata sahaja aku puasa Ramadan, sebab tiada puasa Ramadan melainkan dia fardu. Tiada puasa Ramadan melainkan dia ialah wajib. Maka tak perlu, tak ada keperluan untuk sebut fardiyah tu, untuk sebut kefarduan tu. Kalau sebut sunat lah, kalau sebut dapatlah pahala sebut sunat tu, pahala niat tu dapatlah. Tapi kalau tak sebut pun jadi fardu, sebab tidak ada Ramadan yang sunat. Macam tu juga tidak ada nazar yang sunat, tidak ada qada yang sunat, tidak ada kafarah yang sunat. Tu. Maka tak perlu sahaja aku puasa fardu nazar, tak payah. Memadai sahaja aku puasa nazar pada esok hari, maka dia dah jadi puasa yang wajib.
Ni pada sembahyang pada puasa fardu. Dan dia yang paling jelas hanya pada Ramadan lah, sebab tidak ada masa pada siang Ramadan tu melainkan semuanya ialah masa wajib puasa. Tak ada sahaja aku puasa sunat Ramadan, tak ada. Dia tak macam solat zuhur apa ni. Solat zuhur adalah sahaja aku sembahyang fardu zuhur dengan sahaja aku sembahyang sunat zuhur. Tu adalah sebab dalam waktu zuhur tu ada fardu dan sunat. Tapi siang Ramadan tidak ada melainkan hanya wajib ke atas mereka yang cukup syarat. Itu. Ni dalam bab niat lah. Ni rukun yang pertama bagi puasa. Habis. Maka bagi orang yang tak niat, khususnya pada puasa fardu, maka tidak sah puasa pada esok harinya lah. Faham daripada dia rukun puasa, niat ni ialah rukun puasa, maka tidak sah puasa bagi orang yang tidak berniat, dan tidak memadai untuk menggantikan niat tu sekiranya dia bersahur. Dia bangkit sok tapi dia tak niat puasa, maka tak sah puasa dia. Padahal bangkit sok, dan dia bangkit sok tu memang tujuan untuk mengkuatkan diri untuk puasa, cuma dia tak niat puasa. Aku bangkit dengan sok ni sebab tak mau esok lapang awal. Ya lah tu. Sebab tak mau esok pukul 12 perut dah menjerit dah. Dia lah tu. Jadi dia sahur dengan tujuan untuk mengkuatkan diri puasa, tapi tak hadir langsung niat puasa pada diri dia. Yang ada ialah niat untuk mengkuatkan puasa. Dia sahur dengan tujuan supaya esok tak lapang awal, gitulah biasanya. Mungkin dengan sok, mungkin 4 pagi makan lah, ke 4 ni awak esok pagi-pagi tak lapang, itulah. Maka tidak memadai untuk menggantikan tempat niat dengan bersahur, walaupun tujuan sahur tu untuk mengkuatkan puasa. Begitu juga tidak jadi ganti bagi puasa, tidak jadi ganti bagi niat puasa bila mana dia menahan diri daripada makan dan minum pada siang tu. Tak jadi. Niat puasa ada tapi tahan diri daripada makan minum. Macam orang puasa sebiji cuma tak niat puasa, tak jadi puasa. Tak jadi puasa. Jadi lapang dan dahaga saja-saja. Lapang dan dahaga saja-saja sebab tanpa niat. Niat itu tidak boleh digantikan. Tidak boleh digantikan. Melainkan kata sebagian ulama, sekiranya sahur tersebut, pada niat sahur tersebut ada rangkuman makna niat dekat situ. Contohnya memang dia dia niat sahur tu untuk puasa pada esok. Dia tak niat puasa, cuma aku bangkit dengan sok ni untuk puasa esok. Maka dalam sahur tu ada niat. Dalam lintasan yang sebegitu dalam hatinya dah ada niat puasa secara ghalibnya. Beza aku bangkit makan sok supaya esok lambat lapang, dengan aku bangkit makan sok untuk aku puasa esok. Maka dalam niat yang kedua ni, dalam lintasan hati yang kedua ni, dalam tu dah ada niat puasa secara kandungan, dipanggil secara madmun. Secara tak langsungnya ada niat puasa dalam tu. Walaupun tak ada sahaja aku puasa Ramadan pada esok hari, walaupun tak ada tu, tapi dia bangkit makan sok tu bangkit dengan tujuan untuk puasa esok. Maka dalam tu dah ada makna niat dalam tu, maka sah. Tapi kalau aku bangkit makan sok ni supaya esok tak lapang awal, dia akan dapat kepada makna puasa tu, cuma makna dia jauh. Pasal apa tak mau bagi lapang awal? Sebab nak makan maghrib sana baru boleh makan. Pasal apa maghrib sana baru boleh makan? Sebab puasa jadi lambat. Jadi nak dapat ke makna puasa tu dia jauh. Ataupun pasal apa tak mau bagi lapang awal? Sebab puasa lambat lah, dia masih lagi jauh. Kalau lagu tu tak sah dan dia tidak boleh menggantikan kedudukan niat sebagai rukun puasa walaupun dia sahur. Cuma biasanya yang ghalibnya orang bangkit makan sok ni sebab dia nak puasa lah. Maka bila dia nak puasa, dalam tu dah ada makna niat lah secara ghalibnya. Maka tak perlu di sensasikan dalam masyarakat lah.
Memadai dia makan sok dengan niat untuk puasa esok, dia dah tu memadai dah ada dalam makna niat seumpama tu ataupun lintasan hati yang seumpama tu dah ada niat puasa dalam tu. Cuma takut macam dia niat macam contoh yang pertama tadi tu lah. Tu tak ada niat. Tu dinaskan oleh ulama tak ada niat. La yujzi'u anha at-tasahhur wa in qusida bihi at-taqawwa 'ala shaum. Wa in qusida bihi at-taqawwa 'ala shaum. Sekalipun dia maksudkan dengan sahur tersebut taqawwa ataupun taqawi 'ala shaum. Mengkuatkan atas puasa dengan bahawa supaya dia tak lapar. Tu tak boleh. Dia tak jadi dalam tu tidak ada niat puasa secara mubasyarah. Dia ada niat puasa secara istilzam, secara tak langsung sahaja. Secara tak langsung. Pasal pertama bagi lapar awal sebab lambat lagi nak boleh makan. Bila maghrib. Pasal pemakan maghrib baru boleh makan sebab aku nak puasa. Jom. Secara tak langsung. Tapi kalau aku makan sok ni pasal esok aku nak puasa tu direct. Tu ada sifatis saum. Dalam sahur tersebut ada lintasan dalam hatinya ta'arrud ataupun melintangi makna puasa. Habis. Itu rukun yang pertama. Atsani yang keduanya, syarat yang kedua. Al-imsaku 'anil jima'i 'amdan. Al-imsaku 'anil jima'i 'amdan. Syarat yang keduanya al-imsak. Al-imsak kat sini ni asalnya kalau kita letakkan dengan makna rukun, imsak kat sini maksud al-imsaku an jami'il muftirat lah. Menahan diri daripada keseluruhan perkara yang membatalkan puasa. Tu kalau kita letak dalam makna rukun. Tu kalau kita letak dalam makna rukun. Kalau kita letak dalam makna syarat dengan makna tarki, syarat tarki ni maksudnya dia meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Maka ni perkara yang membatalkan puasa yang tak boleh dilakukan. Kalau letak dalam bab rukun, maka rukun kat sini ialah tarkul muftir lah. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Antaranya jima', istisqa dan istiqa dan sebagainya tu. Al-aklu wa syurbi dan sebagainya. Tu kalau kita letak dalam makna rukun. Kalau kita letakkan dalam mubtilatis saum, perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka setiap perkara yang kita tahan diri daripada lakukan tu, perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan itu ialah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Boleh duduk dalam dua perbahasan. Sini ditafsirkanlah. Dia boleh jadi rukun, dia boleh jadi syarat. Asani yang keduanya al-imsaku 'anil jima'i 'amdan. Menahan diri, imsak. Al-imsaku ay kaffun nafsi, menahan diri 'anil jima'i, daripada persetubuhan. Amdan, secara sengaja. Itu syarat sah yang kedua. Syarat sah puasa yang kedua ialah menahan diri daripada melakukan persetubuhan pada siang harinya. Melakukan persetubuhan pada siang hari ini difaraj ataupun bersetubuh tu pada lubang kemaluan. Lubang kemaluan, sama ada kemaluan manusia ataupun selain manusia, sama ada kemaluan depan ataupun belakang. Sama ada kemaluan depan ataupun belakang.
Tak kira. Asalkan nama jima'. Jima' sini dengan maksudnya jima' yang sekira-kira mewajibkan mandi lah, iaitu jima' dengan melenyapkan kepala zakar ataupun hasyafah ke dalam kemaluan yang satu lagi. Sama ada kemaluan yang satu lagi itu qubul ataupun dubur, sama ada qubul ataupun dubur itu milik manusia ataupun selain manusia, maksudnya binatang. Sama ada yang qubul ataupun dubur itu hidup ataupun mati, masih lagi di badan seseorang ataupun telah terpisah selagi mana kekal nama kemaluan pada diri benda tersebut. Umumlah setiap jima' yang mewajibkan mandi itu membatalkan puasa. Setiap jima' yang mewajibkan mandi membatalkan puasa. Maksudnya setiap pelenyapan gitu. Setiap penyelapan, lenyap masdar ya, pelenyapan. Setiap pelenyapan hasyafah kepala zakar ke dalam faraj yang mewajibkan mandi, maka dia membatalkan puasa. Itu secara mudahnya. Maka dalam bab mandi kita dah bincang lah. Wajib mandi bila mana lenyapnya hasyafah ke dalam kemaluan, sama ada kemaluan itu qubul, kemaluan depan, ataupun dubur, kemaluan belakang. Sama ada kemaluan itu milik insan, milik manusia, ataupun bahimatan, ataupun binatang. Sama ada kemaluan itu, sama ada pemilik kemaluan itu hayyan ataupun mayitan, hidup ataupun mati. Sama ada kemaluan itu munfasilan, ada muttasilan, berhubung dengan jasad, ataupun munfasilan, ataupun terpisah dengan jasad selagi mana dia masih disebut sebagai kemaluan umum. Maka setiap jima' yang dengan makna sebegitu membatalkan puasa. Amdan, dengan sengaja. Ini salah satu daripada syarat membatalkan puasa tu. Amdan sama, yang pertama amdan, yang keduanya aliman, yang ketiganya mukhtaran. Ketiga tu lah, amidan, aliman, mukhtaran. Kena ada tiga tu. Sengaja, lagi mengetahui akan keharaman, lagi dengan ikhtiarnya, dengan sukarelanya, bukan dipaksa, maka batal puasa. Dan bila cukup syarat-syarat ini, maka wajib bayar kafarah. Bila mana batal puasa dengan sebab jima' yang cukup syarat macam ni, maka wajib bayar kafarah. Bagi laki-laki, tidak perempuan, wajib bayar kafarah. Untuk jima' ataupun untuk jima' yang membatalkan puasa yang cukup syarat macam ni, dia ada 5 benda, dia ada 5 kesan. Untuk jima' yang membatalkan puasa yang cukup syarat, maka dia ada 5 kesan daripada perbuatan tersebut. Bila mana seseorang tu berpuasa dan puasanya itu dibatalkan dengan jima', dia bukan batal dengan sebab masuk sesuatu ke dalam ain rongga pada dengan jima'. Sebab tu perempuan tak kena kifarat. Sebab perempuan dia bukan batal puasa dengan sebab jima'. Perempuan dia batal puasa dengan sebab masuk sesuatu ain ke dalam rongga. Orang lelaki tak ada isu tu. Tak ada memasukkan sesuatu ke dalam rongga tu, tak ada. Sebab dia yang memasukkan. Bukan kemaluan perempuan masuk ke dalam kemaluan laki-laki, tapi kemaluan laki-laki yang masuk ke dalam kemaluan perempuan. Jadi itu nama jima'. Maka sebab tu tak timbul isu kafarah bagi perempuan dalam bab jima' ni, bagi laki-laki saja. Sebab perempuan batal dengan sebab masuk sesuatu ke dalam rongga, bukan dengan sebab jima'. Maka bila cukup syarat ni, puasa yang dibatalkan dengan jima' yang cukup syarat-syarat dia ni, maka ada 5 kesan. Yang pertamanya dosa besar. 1.
Yang keduanya wajib menahan diri sepanjang hari tersebut daripada melakukan jima' yang seterusnya ataupun makan minum dan sebagainya. Dia wajib meneruskan puasanya walaupun puasanya tidak sah pada hari tersebut. Dua. Yang pertamanya dosa besar. Yang keduanya wajib imsak, wajib menahan diri daripada terus melakukan perkara yang membatalkan puasa, sama ada perkara yang sama ataupun perkara yang lain. Lepas pada jima' tu nak makan ataupun nak minum haram hukum dia. Wajib tahan diri. Walaupun dia tak puasa dah waktu tu, tapi dia masih lagi wajib berkelakuan seperti mana orang puasa. Tu makna imsak. Nak makan ke, nak minum ke, nak jima' pula ke, tak, haram hukum dia. Hukum dia haram. Dua. Yang ketiganya wajib ta'zir. Wajib ta'zir, maksudnya wajib dendaan daripada hakim. Hakim perlu denda dia dengan sesuatu yang sesuai lah. Sesuatu yang sesuai bila sabit hukum di mahkamah. Ini bagi orang yang tidak bertaubat lah. Wajib ta'zir ni bagi orang yang tidak bertaubat, bagi orang yang tidak bertaubat daripada kesalahan yang macam ni. Sekiranya dia bertaubat, dah lah. Yang keempatnya wajib qada puasa tersebut. Puasa yang rosak dengan sebab jima' tersebut wajib diqadakan semula. Bila nak qada? Lepas bulan Ramadan. 4. Dan yang kelima wajib kafarah. Dia panggil kafaratul uzma. Wajib kafarah. Kafarah uzma, kafarah yang besar. Kafarah yang apa nama? Kafarah yang uzma, yang besar tuntutan dia. Maka kafaratul uzma ni iaitu salah satu daripada 3 perkara. Yang mana 3 perkara tersebut mesti mengikut tertibnya. Sekiranya tidak mampu daripada yang pertama, barulah boleh berpindah kepada yang kedua. Sekiranya tidak mampu untuk melakukan perkara yang kedua, barulah boleh berpindah kepada perkara yang ketiga. Sekiranya tidak mampu melakukan perkara yang ketiga, maka dia berada di atas zimmahnya sehingga dia mampu. Ini dipanggil kafaratul uzma. Perkara yang pertamanya daripada 3 tersebut mengikut tertib ialah memerdekakan hamba. Tak ada lah hamba nak cakap ni, tak ada lah, memang uzur lah. Yang keduanya ialah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan 60 hari berturut-turut. Maka bila dia putus mualat 2 bulan tersebut, contohnya hari yang ke-59 contohnya, dia tak puasa ataupun terbatal puasa pada hari yang ke-59 dia, maka wajib ulang balik bermula dengan hari yang pertama esoknya. Dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu dah, sama ada dia dah buat dan benda tu merosakkan dia punya memudaratkan dirinya, contohnya tak mampu, memudaratkan diri dan sebagainya, sakit dan sebagainya, maka dia perlu melakukan kafarah yang ketiga, iaitu memberi makan kepada 60 fakir miskin. 60 fakir miskin. Setiap fakir miskin itu diberi sebanyak 1 gantang makanan. Maksudnya 60 fakir miskin, maksudnya 60 gantang. 60 gantang. Segantang kalau kita ni, segantang kita ni dekat 4 kilo lah. 3 kilo 6 gram. Kita letak 4 kilo lah. Ataupun kita letak 3 kilo setengah. Tak ada 3 kilo 6 sebab secupak kita 900 gram. 4 cupak 1 gantang. Jadi 9, 18, 27, 36. 3 kilo 600 gram. 10 gantang 34 kilogram. 10 gantang 34 kilogram. 34 kilogram kali 6. 34 kilogram kali 6. Berapa? Kita tengok. 34 kilogram kali 6. 204 kilo. 204 kilo.
kan, apa nama, segantang 3.6 kilo. Segantang 3.6 kilo kali 60. 306 itu kali 60 orang 216 kilogram. Buat 60 fakir miskin. Betul? 216 kilogram. Setiap seorang fakir miskin itu satu gantang. Setiap seorang fakir miskin itu satu gantang. Maka kalau dia tak mampu walaupun untuk memberi makan kepada 60, memberi makanan, mensedekahkan makanan ni bukanlah kek ke apa, ada makanan ruji yang diberi zakat fitrah tu lah. Kalau kita ni beras lah. Belah kita ni beras lah. 60 gantang beras kepada 60 fakir miskin. Kalau dia tak mampu untuk memberikan 60 gantang beras kepada 60 fakir miskin tu, maka tuntutan itu berada pada zimmahnya. Maksudnya wajib, dia masih lagi wajib sehingga dia mampu. Mungkin seminggu dia boleh bagi sekadar 5 gantang ke, wajib bagi 5 gantang. Minggu depan lagi 5 gantang, dah 10 gantang lah. Minggu depan lagi 5 gantang, dah 15 gantang lah. Bulan depan pula lagi 5 gantang, dah 20 gantang dah, sampai cukup 60 gantang. Tuntutan tu tak digugur. Ni atas qaul yang muktamad, tak gugur tuntutan kafaratul uzma ni. Qaul muqabil bagi muktamad gugur dengan sebab tak mampu. Ni bagi orang yang bersengatan miskin dan sebagainya lah. Qaul yang muqabil bagi muktamad. Tu bagi yang cukup syarat. Wa 'anil istimna'i, dan wajib menahan diri juga daripada istimna'. Wajib menahan diri juga daripada istimna', mengeluarkan mani. Wajib menahan diri daripada mengeluarkan mani. Istimna' tu menuntut keluar mani lah kalau kita ni, ataupun kita sebut dengan makna dengan bahasa sekarang ni onani lah. Masturbation ataupun onani. Mengeluarkan mani bukan dengan jima' lah. Jima' tadi ni walaupun tak keluar mani batal puasa. Adapun mengeluarkan mani secara paksa ni, bukan dengan jima' ni, maka huruf hukumnya membatalkan puasa. Tapi tak semua keluar mani itu membatalkan puasa, sebab kadang-kadang tu keluar mani dengan sebab ihtilam, dengan sebab tidur. Kadang-kadang keluar mani itu dengan sebab berfikir sesuatu yang menggairahkan. Kadang-kadang keluar mani itu dengan sebab wujudnya rangsangan pada kemaluan. Duduk atas sesuatu yang bergegak ke apa ke ni, keluar mani. Contohnya lah, ada orang-orang yang ada masalah lagu tu dan sebagainya. Dan kadang-kadang mimpi, tak kira mimpi apa pun. Kadang-kadang mimpi bawa kereta, keluar mani. Kadang-kadang mimpi pi konsert, keluar mani. Kadang-kadang mimpi lawan bola, keluar mani. Dia bukan mesti syarat untuk ihtilam itu mimpi yang menggairahkan, tak. Dia semata-mata tidur dan keluar mani, walaupun dengan mimpi apa sekalipun. Maka dia ada tafsilan, bukan semua keluar mani membatalkan puasa. Keluar mani yang membatalkan puasa tu yang berlaku pada 2 keadaan saja. Yang pertamanya istimna'. Istimna' ni keluar mani yang khusus lah. Istimna' ni keluar mani yang khusus, iaitu dia perosah bagi keluar. Dia memaksa maninya untuk keluar, sama ada dengan tangannya sendiri ataupun dengan tangan orang lain. Masuk dengan kata tangan orang lain ini dengan alatan-alatan bantuan seks. Masuk dalam kata tangan orang lain tu. Itu makna istimna'. Dia memaksa keluar mani. Alif sinta ditolak. Istimna' ay talabu khurujil mani, menuntut keluar mani. Ataupun bahasa kita sebut paksa bagi keluar mani. Kalau dulu ni dua cara lah. Satu dengan tangannya sendiri, yang kedua dengan tangan orang lain. Tangan orang lain ni sama ada isterinya ke, hambanya ke, ataupun tak kira lah apa pun. Yang ada hukumnya dalam bab perkahwinan, ada hukum lah, ada yang halal, ada yang haram dan sebagainya. Tu dalam bab perkahwinan lah. Tu perbincangan dalam hukum istimna' lah. Tapi ni kita nak bicara tentang batal puasa.
Istimna yang membatalkan puasa berlaku mutlaqan. Dia khurujul mani secara istimna, maka batal puasa. Salah satu sebab daripada, salah satu punca keluar mani ataupun khurujul mani ialah istimna, maka batal puasa. Sama ada dengan tangan sendiri ataupun dengan tangan orang lain. Itu dalam kitab sebut betul lah. Tangan orang lain ni bermaksud dia gunakan alat, sebab bukan tangan dia, walaupun anggota bagi orang lain, tapi alat bagi dia. Maka masuk dengan kata tangan orang lain tu ialah segala alat bantuan seks yang ada dalam pasaran sekarang ni lah. Macam-macam lah alat yang digunakan untuk keluarkan mani lawan ni. Apa nama, dalam yang ada untuk hubungan suami isteri dan sebagainya, ada macam-macam lah. Maka tu masuk dalam kata apa nama, yadi halilatihi, tangan pasangan perempuannya. Sebab dia anggota orang lain, nisbah bagi kita dia alat. Sebab tu sah bersugi dengan jari orang lain. Dan dalam bab sugi, bersugi mesti menggunakan alat yang kesat. Syarat untuk jadi sugi itu sebagai sugi, mestilah alatan bersugi itu mestilah kesat. Antara perkara yang sah dijadikan sebagai sugi ialah jari orang lain, bukan jari sendiri. Sebab jari sendiri tak panggil alat, dia anggota. Tapi jari orang lain nisbah bagi kita dia alat. Maka sah bersugi menggunakan jari orang lain. Pinjam jari yang sat, pergi basuh, lepas tu bagi 2 pang kat dia dan sebagainya. Maka anggota orang lain nisbah bagi diri kita ialah alat. Maka sama jugalah istimna, mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, maksudnya mengeluarkan mani dengan anggota sendiri. Dalam kitab sebut istimna, mengeluarkan mani, sama ada dengan tangan sendiri ataupun dengan tangan halilahnya. Halilah ni pasangan perempuannya, sama ada isterinya ataupun hamba sahayanya dan sebagainya. Maka tangan isterinya ataupun tangan sahaya perempuannya dianggap sebagai alat untuk dia mengeluarkan mani lah. Maka dengan makna tu, sebarang alatan yang digunakan untuk mengeluarkan mani, walaupun dia bukan anggota tubuh orang lain, macam yang ada sekarang ni, dunia dah semakin mengarut, dunia dah semakin maju dan makin macam-macam ni. Ada banyak alatan bantuan seks, sama ada boleh digunakan dalam bentuk yang halal, suami isteri contohnya, ataupun untuk guna dalam bentuk yang haram dan sebagainya tu. Maka segala alatan itu dianggap sebagai alatan untuk istimna, maka dia membatalkan puasa. Dia membatalkan puasa. Satu. Yang keduanya, khurujul mani yang membatalkan puasa ialah bila mana dia dia mubasyarah dengan isterinya tanpa berlapik. Dia mubasyarah maksudnya dia menyentuh isterinya tanpa berlapik dengan syahwat. Dia menyentuh isterinya tanpa berlapik dengan syahwat, maka batal puasa. Dia menyentuh isterinya di antara pusat dengan lutut, kawasan yang tak boleh sentuh ketika perempuan tu haid tu, tanpa berlapik, dan sentuhan tersebut menjadikan dia keluar mani, batal puasa. Maka ni 2 khurujul mani yang membatalkan puasa. Satu dengan istimna macam disebutkan dalam kitab kita. Yang satu lagi dengan mubasyarah, bi mubasyarati imraatihi min ghairi haidin. Dia mubasyarah akan isterinya tanpa ada hail, tanpa ada pelindung, tanpa ada lapikan, tanpa berlapik. Adapun keluar mani dengan selain daripada 2 cara ni, maka dia bukan batal, dia tidak membatalkan puasa. Dia tidak membatalkan puasa. Contohnya seperti mana dia keluar mani bukan secara mubasyarah, dia tidak bersentuhan pun. Contohnya dengan tengok sesuatu, batal ketabik mani, tak batal puasa. Ataupun dengan fikir sesuatu dan menjadikan dia keluar mani, tak batal puasa. Termasuk juga dengan tidur, lena mimpi keluar mani, maka tak batal puasa. Ni pun, yang ni dengan syarat dia sekiranya tidak beradat sebegitu. Kalaulah dia memang dah tahu lah, kalau aku fikir bab ni saat lagi ni memang keluar mani, memang duk tahu dah lagu tu, ataupun memang dia berfikir tu untuk keluarkan mani, maka dia masuk dalam istimna, batal puasa.
Ini maksudnya berlaku bukan dengan adat dia dan bukan dengan tujuan untuk keluarkan mani. Tiba-tiba terfikir tentang sesuatu dan sebagainya, keluar mani, ataupun terlihat sesuatu dan keluar mani, maka tak batal puasa. Tapi kalau memang dia tahu memang jadi adat dah, kalau tengok benda ni keluar mani, ataupun memang dia tengok dengan tujuan untuk keluar mani, maka kalau keluar mani batal puasa. Ni secara asasnya tak batal puasa lah, tapi dengan dua qaid tersebut batal puasa juga. Dan satu lagi yang keluar mani yang tidak membatalkan puasa, bila mana dia mubasyarah dengan isterinya tapi dalam keadaan berlapik. Dia menyentuhi isterinya di antara pusat dan lutut tapi dalam keadaan berlapik, lalu keluar mani, tak batal puasa. Tak batal puasa. Habis. Kemudian katanya ats-tsalisu al-imsaku 'anil istiqa'ah wa la yadurru taqayyuhu bi ghairi ikhtiyari. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Berhenti pada syarat yang ketiga. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.